cadangan bersifat kepentingan kumpulan, puak, imo, kita anggapkan sebagai pandangan peribadi. Kerajaan kekal mengutamakan integriti dalam setiap tindakan-tindakan kerajaan dan tak ada siapa yang boleh cuba memaksa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan sesuatu yang tidak kena pada keluhuran undang-undang, separation of power dan juga integriti kerajaan keluarga Malaysia. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Isnin 12 September bersama saya Firdaus Rashid Idris. Agensi Mentadbir di Seri Aman disaran untuk mencari serta membangunkan produk pelancongan baru bagi merancangkan lagi perkembangan sektor tersebut. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, walaupun Seri Aman sudah mempunyai pesta benak dalam kalender pelancongan Seri Negeri, namun ia perlu disokong oleh produk pelancongan lain. Berucap pada penutupan Pesta Benak di Seri Aman, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu antara yang boleh dibangunkan termasuklah makanan, budaya dan sejarah tempatan. Bandar Simanggang sendiri mempunyai sejarah menarik seperti Perjanjian Keamanan 1973 atau Seri Aman Peace Declaration. Rumah Seri Aman yang menjadi tempat perjanjian di Meterai kini sedang dinaik taraf sebagai Muzium Seri Aman dan dijangka siap tahun depan. Mengenai Pesta Benak, beliau yakin banyak industri yang mendapat manfaat terutamanya penginapan dan perhotelan serta industri makanan. Ia secara tidak langsung membuka lebih peluang kepada komuniti perniagaan untuk melabur di Seri Aman. Jawatan Kuasa Induk Penganjuran Pesta Benak pula menganggarkan kehadiran pengunjung kali ini lebih 50,000 orang. Rata-rata pengunjung yang ditemui meluahkan rasa seronok dan menyifatkan pesta kali ini sangat meriah dengan tarikan utama Regata Batalupar dan fenomena benak. Memang meriah. Meriah benar-benar. Setakat itulah kami nangga. Kami suka dengan barang-barang yang dijual dengan keadaan orang yang datang. Banyak tahun tu memang banyak, memang meriah. Sangat menarik dan ini merupakan paling wow punya lomba perahunya. Tak tahu. Sebabnya menarik perhatian. Nang minat nangga lomba perahu, ya sanggup datang kita sikas tu. Di atas tu dulu, nya belum dah kacak macam tu. Netuk dah kacak rindu nangga. Selesa nangga macam tu dulu luas sempat nangga lomba. Hadir pada majlis penutupan yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Sementara itu, gelaran Raja Sungai Batang Lupa menjadi milik Cahaya Helang Tasik setelah memenangi acara Sakai 30 lelaki terbuka acara Lumah Perahu bersempena Pesta Benak di Seri Aman semalam. Perahu milik Fazli Othman itu membuktikan kehebatan mereka dengan menumpaskan 11 perahu yang lain. Kemenangan itu membolehkan Cahaya Elang Tasik membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM10,000, piala pusingan yang di-Pertua Negeri Sarawak dan piala kejuaraan. Tempat kedua dimenangi Perahu Bistari milik Datuk Abdullah Julaihi, manakala Perahu Mahkota Dewa Gedung milik Gedung Komuniti di tempat ketiga. Pemenang tempat kedua dan ketiga masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM7,000 dan RM5,000. Hadiah disampaikan Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Datuk Francis Hardin Hollis. Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri disaran untuk melakukan tinjauan terhadap jumlah kanak-kanak autistik di Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, langkah itu penting berikutan kanak-kanak autistik adalah berbeza dengan kanak-kanak istimewa yang lain dan mereka memerlukan perhatian khusus dan latihan khas. Datuk Seri Lee juga menambah pelatih yang mengendalikan kanak-kanak autistik juga perlu menjalani latihan khusus agar dapat mengurus, mengendali serta mengajar kanak-kanak tersebut.
Jelasnya, kanak-kanak itu yang berada di rumah perlu dibawa ke pusat latihan bagi mendapatkan latihan yang betul selain dapat membantu perkembangan mereka. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Makan Malam Amal untuk dana Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Mosjaya di Miri. Datuk Sri Lee dalam pada itu menyarankan PPDK Mosjaya untuk bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri bagi merangka perancangan pembinaan bangunan bagi PPDK itu sebelum kertas kerja dikemukakan kepada pihak berkaitan. PPDK Mosjaya mempunyai lebih kurang 40 orang pelatih kanak-kanak istimewa untuk kawasan selatan Miri iaitu di Mosjaya, Lambir, Riam, Luak dan kawasan sekitarnya. Satu perbincangan bersama pengusaha produk rokok dan rokok elektronik telah dibuat sebelum rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 dibawa ke Jawatankuasa Khas Parlimen. Ahli Jawatankuasa Pilihan Khas JPK bagi RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022, Lukanisman Awang Sauni berkata, perbincangan itu turut melibatkan pihak Kementerian Kesihatan dan pakar-pakar berkaitan. Satu sesi engagement telah dibuat bersama dengan pengusaha-pengusaha produk-produk rokok dan juga vaping. Dan juga bukan hanya setakat di pihak kementerian dan juga dalam select komiti parlimen kesihatan turut memanggil semua pakar-pakar berkenaan tentang isu memperkenalkan akta larangan merokok dan juga produk-produk tembakau. Beliau berkata demikian kepada pemberita apabila diminta mengulas mengenai RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 selepas merasmikan program Merdeka Parlimen di Taman Komuniti Taman Tunku Miri. Lukanisman berharap RUU yang telah diluluskan dapat melahirkan satu generasi bebas rokok. Kesedaran terhadap kelestarian alam sekitar serta budaya mementingkan kebersihan dalam kalangan masyarakat perlu terus diutamakan dalam menuju ke arah Sarawak sebagai negeri maju menjelang 2030. Datuk Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hon Seng berkata, peranan daripada masyarakat penting dalam mewujudkan persekitaran bandaraya yang bersih dan selesa untuk didiami pada masa akan datang. Jelas Datuk Wee Hon Seng, pihaknya juga telah melaksanakan beberapa aktiviti seperti kempen larangan penggunaan penyedut minuman plastik di semua pusat penjaja serta kedai-kedai makan di bawah seliaan MBKS. The increasing of rubbish is also a concern issue because I think protecting this planet, this is where we stay and it belongs to everyone, for this generation, for next generation and forever. So I think we need to move a step forward, right? Rather than we want to enjoy all these technologies and all those, but forgetting the other side of it. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa program kempen pengumpulan buangan elektrikal dan elektronik di Taman Meyer Song Si Kuan, Tabuan Jaya, Kuching. Datuk Wee turut menggesa penglibatan penduduk di bawah pentadbiran MBKS untuk terlibat sama dalam program Kita Semula dan kempen mengurus sisa bahan buangan secara teratur demi menjaga kelestarian alam sekitar. Jelasnya lagi, ini kerana bahan barangan elektrik dan elektronik yang tidak dikendalikan dengan baik boleh menyebabkan masalah kesihatan dan pencemaran yang serius kerana mengandungi beberapa bahan pencemar atau logam berat. Penganjuran program Merdeka Parlimen sempena sambutan Hari Malaysia 2022 yang julung kali diadakan di daerah Limbang memberi banyak manfaat kepada penduduk sekitar serta menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat di daerah itu. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak Jafar Jantan berkata, pelaksanaan program tersebut juga bertujuan meningkatkan kesedaran dan semangat cintakan negara. Alhamdulillah, dengan kehadiran masyarakat di Limbang ini, berbagai aktiviti kita laksanakan daripada pagi tadi dengan program senaman keluarga Malaysia, dengan program-program basikal berhias, pada program nyanyian, pertandingan nyanyian lagu patriotik dan sebagainya. Dan ini sebenarnya bertujuan untuk menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan, semangat kenegaraan, semangat patriotik di kalangan masyarakat khususnya di Limbang.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas hadir ke tapak program Merdeka Parlimen di Limbang. Pelbagai aktiviti dilaksanakan yang melibatkan agensi kerajaan termasuk Yapin, Polis, Agensi Anti Radar Limbang, Pejabat Kesihatan Limbang, Hospital Limbang dan Gate Mara Limbang selain peniaga kecil dan sederhana di daerah itu. Tekan juga pertandingan Auto Show Motor Cup, pertandingan mewarna dan program jualan keluarga Malaysia. Bandaraya Miri sedang mengambil langkah untuk menarik pasaran baru menerusi program membina pasukan iaitu Tribe Spirit Team Building. Pengerusi Berkuasa Acara Perniagaan Miri, MBMEC, Adam Yi berkata, Miri merupakan destinasi pelancongan terkenal dan berpotensi dijadikan lokasi untuk mesyuarat korporat dan insentif korporat kerana tarikan semula jadi dan budaya yang mengagumkan di bandaraya itu. Justru menerusi program membina pasukan ini, katanya, ia akan menjadi nilai tambah kepada produk pelancongan sedia ada selain memberi pengalaman terbaik serta paling bermotivasi kepada kumpulan insentif di Miri. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Tribe Spirit Team Building anjuran Biro Convention Sarawak, Business Event Sarawak di Miri. Pada majlis sama, Adam menyempurnakan upacara pelepasan peserta Tribe Spirit Team Building yang mengambil bahagian dalam aktiviti berkumpulan yang dianjurkan. Selepas pelancaran Tribe Spirit Team Building tahun lepas di Kuching, program motivasi ini menuju ke Miri dalam membuka lebih banyak pilihan untuk mesyuarat dan insentif korporat nasional dan antarabangsa ke bandaraya peranginan itu. Kemajuan dan populariti dalam isu sukan kini menjadi penyumbang kepada kegiatan ekonomi global yang perlu direbut oleh golongan belia. Ketua Pegawai Teknologi Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, SDEC, Hamdlan Hamdan memberitahu kemajuan isu sukan mampu mencipta industri hiliran baru daripada pembangunan perisian kepada penciptaan kandungan selain melahirkan pemain profesional yang boleh bertanding di sukan Olimpik. Hamdlan Hamdan menjelaskan populariti sukan itu yang semakin meningkat telah mencipta banyak perkara termasuk peluang, potensi dan laluan kerjaya yang kreatif. Ini katanya berdasarkan anggaran dagangan terkini e-sukan global yang mencecah $1.1 bilion Amerika dan semakin berkembang pantas, termasuk sokongan kerajaan berjumlah RM20 juta diperuntukkan untuk pembangunan e-sukan negara ini. Justru beliau berharap semakin ramai graduan dalam bidang berkaitan mula berjinak dalam industri sukan itu yang dilihat mampu mewujudkan peluang ekonomi baru kepada belia tempatan. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Borneo Esports Incubator BIN 2022 di Virtual Park Kota Semarahan. Seramai 354 peserta dari kawasan Bintulu, Kuching, Kota Semarahan, Asajaya dan Sadong Jaya menyertai kejohanan tersebut. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 12 September berakhir di sini. Salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum dan jumpa lagi.